Bertemu kembali, susulan wujud ketidakpuasan hati dalam kalangan anggota Blok Pembangkang terhadap kepimpinan dan hala tuju kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sudah tiba masanya Blok Pembangkang di Dewan Rakyat mencari individu baru bagi mengetuai blok tersebut untuk menjadi lebih kuat. Itu yang disuarakan Ketua Whip Parti Warisan Sabah, Datuk Rosman Isli, yang berkata ketika ini ramai muka baru dan muda layak menduduki kerusi itu. Perkara ini timbul sebelum ini berkait keyakinan warisan terhadap kepimpinan Anwar apabila tidak ada seorang anggota mereka hadir pada sesi pengundian belah bahagian melibatkan dua kementerian pada peringkat jawatankuasa rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2021 pada Isnin. Jadi melihat kepada perkara ini, siapa pemimpin muda yang layak menerajui Pakatan Harapan? Dan sejauh mana keupayaan mereka? Kita terus bersama pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Universiti Malaya, Dr. Muhammad Taufik Yaakob. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Doktor, kita melihat kepada cadangan yang diutarakan oleh Ketua Whip Parti Warisan Sabah sebentar tadi, sejauh mana keupayaan pemimpin muda dalam meneraju PH menjelang pilihan raya ke-15 nanti, Doktor? Saya melihat sebenarnya di parlimen itu sendiri hanya ada 10% saja ahli parlimen yang di bawah umur 45 tahun. Ini bermaksud ahli parlimen kita kebanyakannya dah veteran. Ya, dinosaur purba politik, khususnya ahli parlimen ini daripada PH termasuklah daripada kerajaan itu sendiri perlu berfikir dan mempertimbangkan. Mereka tidak perlu lagi untuk meneruskan kerjaya mereka sebagai ahli parlimen selepas PRU 15. Bagi ruang yang sungguh besar kepada orang-orang muda untuk bertanding dalam PRU 15 kerana kita nak mengurangkan dinosaur politik khususnya di kalangan ahli parlimen. Dan saya lihat sebenarnya muncul beberapa ikon baru yang boleh diangkat. Meskipun nama itu tidak popular, tetapi saya lihat ada beberapa ikon dalam kalangan ahli parlimen untuk gantikan Ketua Pembangkang hari ini. Misalnya kita boleh angkat Dr. Mazli Malik itu sebagai Ketua Pembangkang baru. Ini akan memberi kesegaran dalam politik negara, bukan sahaja melibatkan Pakatan Harapan, tetapi juga bagaimana untuk kita melihat cerminan politik kita pada masa akan datang. Saya sebenarnya agak bersetuju dengan pandangan daripada ahli parlimen Parti Warisan tersebut kerana kita telah lama berada dalam kongkongan dan nasionalis purba politik ini, dan inilah sebenarnya masanya untuk kita menamatkan riwayat kerjaya ahli-ahli parlimen yang sudah terlalu lama dalam politik negara. Rakyat bosan melihat muka yang sama keluar masuk penjara, dan kita lihat dalam kalangan ahli parlimen blok kerajaan sendiri yang sudah sampai expired date-nya hari ini. Baik, Doktor, siapa antara pemimpin muda dalam Pakatan Harapan yang menonjol dan juga berpotensi? Tadi Doktor katakan Dr. Mazli Malik. Kita melihat kepada parti pula, dari segi PKR siapa dan dari segi amanah siapa. Mungkin ada calon-calon muda yang perlu ditonjolkan ataupun berpotensi untuk menggantikan pemimpinan tertinggi PH itu sendiri. Saya lihat tidak ada salahnya kita melantik satu ikon baru. Bukan sahaja daripada kalangan orang lelaki, tetapi juga misalnya dalam PKR itu sendiri ada Nurul Izzah yang boleh diangkat sebagai Ketua Pembangkang. Dan ini menggambarkan bahawa kita menuju satu politik baru dan kita sebenarnya meninggalkan legasi yang terbaik apa yang pernah kita ada. Dan saya yakin kalau perubahan drastik dibuat khususnya melibatkan blok PH ni, ada beberapa kebaikan juga kepada PH supaya apa mereka berperanan sebagai check and balance kepada pentadbiran negara dan memajukan negara dan pada perspektif idea dan datang dengan pendapat-pendapat yang semakin matang dan bernas. Tidak hanya keluar perkataan-perkataan yang kita lihat dalam persidangan parlimen baru-baru ini, pelbagai perkataan-perkataan yang sebenarnya tidak mencerminkan bahawa kita menuju politik yang matang. Kita memerlukan satu tenaga baru muda yang boleh untuk menggerakkan bukan sahaja di blok Pakatan Harapan tapi juga di blok Kerajaan Perikatan Nasional. Doktor, adakah Blok Pembangkang kini bersedia untuk mengiktiraf golongan muda ke peringkat yang tertinggi, Doktor? Mesti ada political will. Itu yang perlu dikenakan sekarang. Kalau sekadar hanya bercakap tetapi tidak melakukan apa-apa tindakan, saya yakin rakyat tidak akan menerima. Tapi perlu dilakukan segera bagaimana perubahan dalam Blok Pembangkang itu, Ketua Pembangkang daripada golongan muda, wanita, dan ini sebenarnya yang perlu dilakukan segera. Di pihak kerajaan pula, bagi doktor bagaimana? Adakah perlu juga mengemukakan nama-nama baru ataupun orang-orang muda untuk memimpin kepimpinan di pihak kerajaan juga?
Saya rasa ada usaha dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Misalnya kita lihat dalam Parti Bersatu itu sendiri ada armadanya, kemudian UMNO itu sendiri ada pemuda UMNO PAS, juga ada pemuda PAS. Dan inilah sebenarnya bakat-bakat yang perlu dicungkil segera untuk mengetengahkan mereka menjelang PRU15. Kita tak boleh lagi duduk dalam keadaan selesa, memberi ruang kepada orang yang veteran untuk terus mengajukan negara. Kerana kita tidak mahu negara kita menuju negara tua. Kita memerlukan kesegaran dalam politik negara dengan kadar yang segar. Doktor, dalam masa yang sama, dalam senario politik kita, isu yang tua ini sukar hormat kepada yang muda masih lagi terjadi. Seperti apa yang telah berlaku di Parlimen semalam, menggelar engkau masih budak dan sebagainya. Bagaimana kita nak ubah perkara ini sebenarnya, Doktor? Yang pertama kita boleh lihat bagaimana kematangan politik itu sebenarnya perlu diwujudkan dengan kadar segera. Dan yang kedua, budaya politik kita itu perlu berubah. Kerana kita tidak mahu lagi duduk di takut yang lama dan dianggap sebagai parlimen yang tertinggal di belakang. Kita telah melakukan pelbagai perubahan dalam politik negara. Sejarah pernah tercipta dalam tahun 2020. Kita tidak ada pilihan yang lain. Kita perlu berubah dan macam mana nak berubah? Kita membuat satu perubahan kepada peratusan. Ya, anak muda yang boleh menjadi ahli parlimen kerana mereka mempunyai sensitiviti yang cukup tinggi, mempunyai adab dan mempunyai satu idea yang boleh membawa negara ke hadapan. Dan saya yakin ya, kalau kita beri ruang yang lebih banyak kepada anak muda untuk menjadi ahli parlimen bertanding dalam pilihan raya, negara kita akan mengalami satu perubahan politik yang baru, lebih segar, dan dimensi politik ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh rakyat, khususnya oleh belia dan anak muda di negara ini. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Taufik Yaakob, merupakan pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan juga Politik Universiti Malaya atas kupasan yang mendalam sebentar tadi.